ilaha illallah dengan cara zikir dia. Ambo ijazah ke zikir la ilaha illallah sebanyak mana hak kita mampu. Ulailah sebanyak mana bidunil adat dengan tidak ada bilangan. Duduk saja sebut la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau boleh la tu 14 harakat, Allah tu 14 harakat. La ilaha illallah. Panjang-panjang. Ada orang kata tak boleh panjang, ikutlah hok mana-mana pun boleh berlaku. Ulailah kalimah la ilaha illallah tu kerana ia merupakan ubat kepada penyakit hati kita. Ngatiklah kalimah la ilaha illallah dulu. Zikir sehingga kita merasai rasa jelira kalimah la ilaha illallah. Hadir ke makna la ilaha illallah. Kita ngaji pada pagi Jumaat tu ngaji dah bab zikir la ilaha illallah. Apa yang perlu kita hadir ke dalam hati ketika kita sebut la ilaha illallah. Misalnya kita ni orang tak tahu apa, tak mengaji gapo dia perlu hadir ke, iaitu kalimah tauhid, tiada Tuhan yang sebenar-benar, hanya Allah Taala Tuhan yang sebenar-benar. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang sebenar, hanya Allah. Gitu. La ilaha, dalam hati tu sebut lagu tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagi kita hok tidak belajar, ngaji ngatik gitu dulu supaya iman tu masuk sikit dalam hati. Apabila siapa martabat lain, makna lain dah pula. Ngatiklah kalimah la ilaha illallah. Tidak menyesal, tidak rugi kita mengatik la ilaha illallah. Cuma ulama menyatakan kalau kita nak tidur, kalau kita mengatuk, afdalnya tukar kepada zikir lain. Kerana takut-takut kita sebut la ilah, rok tidur. Maka kita habiskan perkataan kita dengan tiada Tuhan. Sekata. Lepas kita jenera, kita tak khabar mengatuk. Jadi apabila mengatuk, molek tukar kepada zikir lain, subhanallah ke astaghfirullah. Jangan ngatik la ilaha illallah. Ustaz, bagaimana cara pemakaian penggunaan inai yang dibenarkan oleh syarak pada hari perkahwinan bagi pengantin lelaki? Pakai di 3 jari atau bagaimana mohon pencerahan? Isu inai ni ada isu juga. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Imam Nawawi kata tak boleh. Yahrumu 'ala rajuli, haram atas lelaki. Ni al-khadbu ataupun ihina. Ina bagi kaum lelaki. Ni pendapat Imam Nawawi. Imam Ar-Rafi'i, Imam Al-Mawardi, Imam apa dia lagi tak tahu, tak ingat apa dia dah. Al-Bayan, Al-Imrani tu tak ingat nama apa dia. Beberapa ulama dalam mazhab kita kata inai tidak haram bagi lelaki. Jadi ada orang nak pelaga video hamba dengan ustaz lain. Ustaz lain kata haram ina, hamba kata boleh pakai ina boh ke sunat. Nyo pelaga dah pula. Siapa dia hok pelaga? Bapak jahil. Nyo pelaga pula orang hok ngaji kerana pendapat. Jadi ada pendapat kata boleh. Ada pendapat kata tak boleh. Jadi jangan duk pelagalah. Oh ni kata boleh, oh ni kata tak boleh. Kalau tidak gak, kita akan pelaga Ibnu Hajar dengan Imam Ramli. Imam Ramli kata tak sah, Ibnu Hajar kata sah. Berat pendapat lagu ni. Pas kita nak pelaga Imam dua tu. Dia setara mana? Pilihlah mana-mana. Sebab masing-masing ulama berijtihad dan dia akan bertanggungjawab dengan hukum yang dia waktu ambil. Sebab tu kita tak ijtihad sendiri. Kalau kita ijtihad sendiri, Tuhan tanya kita. Kalau kita ikut ijtihad orang, maka Tuhan akan tanya, demo semaya lagu ni ikut siapa dia? Demo ijtihad sendiri. Dah. Ya Allah, ya Tuhanku. Lepas tu, ambo ikut Imam Syafi'i. Maka orang Imam Syafi'i akan ditanya. Mu ajar kat orang semaya lagu ni? Ya Allah, ya Tuhanku. Mu ambil mana? Ambo ijtihad. Ambo mengaji gini. Kalau kita ijtihad sendiri, sudah. Dengan alatnya tak cukup. Bahasa Arab pun tak reti apa. Hadis pun tak reti. Nahwu pun tak reti. Balaghah pun tak reti. Nasah mansuh pun tak reti. Hok benda ni hok mana dulu? Karut kok se kok dah.
Sebab tu kita kalau baca Quran saja, baca hadis, tak semaya belah kita. Tak reti nak lagu mana terupa semaya tu. Kecuali ulama lah mari syarah, kata hak ni jadi rukun, hak ni jadi sunat, hak ni jadi gapo. Nabi tak sebut. Nabi sebut kata niat itu adalah rukun sembahyang. Tak sebut. Patut ulama kata rukun sembahyang mari mana? Kalau kita bukan mustahik tak sudut fikir pecah kepala tak tobik. Kecuali orang-orang mustahik yang Tuhan pilih dia menjadi panduan kepada umat. Ni, mbak hina lagu tu juga. Ambo ikut kata ulama ya. Salah lah ulama tu. Nak marah-marah kat ulama tu. Ambo ikut dia ya. Ambo tak bukan mustahik. Bukan hak stay ngaji bejok, pakai Quran, pakai hadis bejok sendiri. Hak tu kalau nak marah ke dia, memang dia sungguh ijtihad diri. Ambo tak ajak ijtihad diri, ambo tak reti. Ambo ni kan mukallid. Ambo ni ikut mazhab, ambo ikut kata-kata ulama. Paling kurang ambo akan ambil hak benda dalam kitab. Ikutlah benda tu apa penting, sekurang-kurangnya ada sandaran daripada kitab. Bukan ijtihad baca hadis, baca Quran, pop. Sopo dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun salah. Dek dia. Macam-macam manusia. Orang tak saya dengar dia mengajar. Orang marah dia mengajar. Orang tak suka dia mengajar. Dia kena nak video orang lain. Gitu ya kerja dia. Puas duk saja. Macam-macam ada manusia ni. Jadi dalam mazhab kita pakai hina ni lagu mana boleh juga tengok huruf. Jadi tempat kita lagu mana cara pakai hina bagi lelaki. Kalau pakai 3 jari lah. Jangan kiyah dalam kitab fiqh. Hang sebut dah. Kitab fiqh ni kalau kita mengaji, kalau orang Arab tulis dia akan sebut huruf dia. Muka dia orang Arab dia akan turut pandangan tepat dia lagu mana. Misalnya pakai ina di tapak tangan saja ke pakai lagu mana. Tu huruf orang Arab. Huruf tempat kita pakai ina ni contohnya lah 3 jari. Okey 3 jari. Kalau orang Arab kata ni suporetino. Suporetino lagu mana? Ni tepat ambo lagu ni cara pakai dia tak jadi oretino. Sebab tu orang Arab kalau dia tengok buat kita pakai busana Melayu, dia kata suporetino dah. Pas kita cakap nak pecah baju Melayu kita, baju orang jantan kita. Tempat ni jadi jantan dah pakai lagu ni. Dak suporetino dia kata. Oh pelik. Pas cakap kita nak ikut jubah. Ni. Pengajian fiqh itu lain. Sebab itulah kalau nak jadi tok fiqh, kena mengaji dengan ulama setempat. Ulama hak tepat tu. Barulah hukum hakam tu menjadi tepat. Kerana contoh dan fahaman dan uruf setempat dia lebih faham. Jangan petik daripada kitab direct. Contoh bahasa Arab, contoh negara Arab. Pak ni ambo tak faham. Tepat ni nampak macam tak ada gapo dia. Tapi orang Arab kata tak boleh. Tu benda uruf. Kadang-kadang adatun muhakkam. Ada juga dikira pakar juga, kena nilai juga. Lagu tu. Jadi nak pakai ikutlah tempat kita pakai lagu mana, hukum dia dibenarkan. Hak pendapat kata tak benar, tak boleh pakai langsung. Ibn Hajar sebut dalam syarah Ubat tak silap hamba, sebut lagu tu. Kitab selawat barakah makiyah. Boleh ustaz cerita apa kelebihan dia? Kitab selawat barakah makiyah karangan Maulana Musa Al-Bazi. Mengandungi berapa 800 selawat kalau tak silap hamba. 800 lebih kurang selawat. Kelebihan dia hamba tidak tahu. Hak penting kelebihan berselawat kepada Nabi satu dibalas dengan 10. Kelebihan dia macam-macam. Tuhan akan beri kepada orang yang rajin buat taat ke Tuhan kelebihan macam-macam. Syurga Tuhan boleh beri macam-macam. Jadi nas secara soreh kelebihan itu tak ada. Tetapi kita akan perolehi kelebihan itu sekalipun tidak ada nas dia. Ingat ni. Dalam bab amalan tak semestinya benda itu ada nas barulah benda itu ada kelebihan. Kadang-kadang benda itu tidak ada nas. Tetapi apabila baca ke apa, maka benda tu ada kelebihan. Tetapi kita tak boleh peganglah takut-takut dengan orang lain kelebihan dia jadi lagu lain. Nak kata nah daripada Nabi tak ada lah bab kelebihan dia. Tetapi selawat ni sangat berkah, barakah makiyah. Apa orang yang tak nak ikut mazhab? Sudah.
Tak usah ikut mazhab, nak suruh orang ikut dia kali. Dan hanya nak ikut terus Al-Quran dan hadis sendiri. Oh, besok demo. Dan boleh kau kalau kita hanya ikut satu mazhab, iaitu mazhab Imam Syafi'i kita saja. Gini. Masalah orang tak usah ikut mazhab, kita jangan ikut dia. Dah dia tak usah ikut orang. Kita tak usah ikut dia. Dia nak mengajar, kita jangan dengar. Engkau dia bukan ikut ulama, dia mengajar ikut kepala otak dia. Jangan ikut. Dia tak usah ikut orang. Tiba-tiba apabila orang lain nak suruh ikut dia. Tanya orang ajak itu ikut imam-imam, ulama-ulama tak usah ikut. Orang ni mengarut kecek lagu ni. Demo tak usah dengar kata hamba. Hamba ayat dulu lagi tak usah dengar kata demo. Demo tak usah ikut ahli sunnah wal jamaah. Hamba nak ikut Wahabi. Tobat lelah hamba tak ikut. Nak suruh ngajar cara demo, tobat lelah dah hamba. Cara Imam Syafi'i, cara ahli sunnah wal jamaah tak usah ikut. Nak ikut cara Wahabi. Orang lain ni tak puas hati dengan hamba. Nak suruh hamba mengajar ikut cara dia. Barulah hamba akan senyap daripada nak kritik ustaz, nak gapo dia. Selagi mana ustaz tak mengajar cara hamba, cara Wahabi, hamba tak akan selagi tu hamba tak kritik. Macam-macam orang gapo dia nak suruh mengajar ikut cara Wahabi. Wahabi tak usah ikut dengan kata orang. Dia kata mana ustaz ni boleh mengajar bebas gapo dia. Wahabi duk mengajar bebas dalam YouTube tak ada kena blok dengan gapo. Kita hok mengajar betul takut gapo dia nyo. Jadi orang tak usah ikut ulama, tak usah ikut nak ikut Quran hadis ni, orang ni tak betul. Betul dah tak betul. Kerana Quran dan hadis kita terima daripada orang. Kau dia mau terima daripada Quran Nabi Muhammad direct, kau dia mau Nabi. Terima direct Quran hadis. Wahyu Jibril turun ke demo kau apa? Ada hamba terima dengan hamba belajar juga. Patut belajar. Orang kau kakah gapo dia mengajar demo tu. Orang. Patut demo ikut dia. Demo kata tak usah ikut orang. Tak usah ikut ulama, tak usah ikut apa dia. Hamba ikut, hamba pilih-pilih. Pilih ikut siapa dia? Ikut nafsu demo kau ikut siapa dia? Dia boleh ikut pilih-pilih. Kata hak ni boleh, hak ni tak boleh. Kalau bab ulama-ulama hadis hamba ikut. Demo guna sipil gapo? Ulama ni boleh ikut, ulama tak boleh ikut. Demo ikut sipil gapo? Nafsu demo. Kau ikut gapo dia? Demo jahil, tiba-tiba nak nilai. Alim ni, orang alim ni hamba setuju angin. Orang alim tak setuju angin. Demo guna sipil gapo? Demo orang jahil. Nak nilai orang alim. Pelik sungguh demo. Kalau demo sama alim, demo boleh kata, ni orang alim ni sesat. Orang alim ni betul. Tak apa demo orang alim. Setarah dengan dia. Boleh kata hak ni sesat ni betul. Ni demo putus kayu pun tak tahu. Tiba-tiba hak ni sesat. Hak ni kurapak. Hak ni begani. Hak ni begani. Lah ni orang jahil duduk hukum ke. Nilai orang alim. Orang alim ni setuju angin apa? Apa panduan dia. Hak ni tak setuju angin. Guna apa? Nafsu semata-mata. Bukan ilmu panduan wahyu. Tak ada. Nafsu semata-mata. Lah ni kita tengok dalam YouTube duk nilai orang alim. Orang alim ni karut. Orang alim ni kazak. Orang alim ni dajjal. Orang alim ni kuburiyung. Orang ni syirik, kafir, murtad. Macam-macam. Atromeng. Bahaya belakang. Dia sebut ni. Siapa dia kata? Orang jahil lah ni. Nabi kata akhir zaman akan berlaku banyak fitnah. Maka apabila semakin gawat keadaan semakin genting, semakin serabut pada otak, maka akan bercakaplah ruwai bidah. Apa dia ruwai bidah? Sahabat bertanya. Iaitu orang bodoh kecek urusan umat. Dia bodoh letak kecek bab umat, bab nak baiki, bab nak penyatuan, bab gapo, bab kembali kepada akidah sebenar. Kecek demo. Demo pernah ngaji? Tak pernah ngaji. Pas demo kecek sedap. Hamba mengaji lah slow-slow tafsir. Hamba mengaji lah tafsir Jalalain, tafsir Nasafi. Hamba tak pernah jumpa ustaz ngajar. Anak buka muka surat tamu jumpa dah hamba mengajar ada dalam tafsir. Ni buku haum kecek. Ada orang kritik hamba bab dulu ada satu bab. Hamba tak pernah jumpa dalam ni. Dalam tafsir pun tak ada apa dia. Hamba mengaji Nasafi, hamba mengaji Jalalain, hamba mengaji Ibnu Katsir. Hamba belik muka surat tu jumpa dah. Dia mengaji ke apa? Dia menipu. Kan ngaji makan roba. Tu kata jangan makan roba banyak telajak jadilah lagu ni. Jadi jangan kalau orang tak ikut mazhab, jangan ikut pendapat dia. Dia pun jangan dengar. Muka dia tak betul dah. Dia tak ikut orang, kita nak ikut dia, terjun bergaung. Kita dak ikut ulama. Orang yang Allah Taala jamin. Lagu tu. Kalau kita nak ikut mazhab Syafi'i saja terpulang kepada kita. Nak ikut mazhab lain pun tak apa. Asal dalam ahlu sunnah wal jamaah lagi. Jangan duk ikut mazhab Wahabi. Ikut mazhab Syiah. Kau bergabung dia. Tak suruh ikut lah.
Cari mazhab ahli sunnah wal jamaah. Nah, macam mana nak hilangkan rasa marah dan benci? Ingat Tuhan. Kita kalau dah ingat Tuhan, tak boleh nak marah lah kat orangnya. Ingat, kata semua perbuatan dia adalah Tuhan yang geraknya. Maka kita akan hilang perasaan marah dan benci kepada dia. Tetapi kalau kita nampak perbuatan itu muncul daripada diri dia semata-mata, maka kita akan marah dia. Kita akan benci kepada dia. Jadi ingat Tuhan. Sebab tu orang suruh zikir tu. Zikir la ilaha illallah ko istighfar. Supaya mulut duk sebut nama Tuhan, maka otak akan duk mikir bab Tuhan, hati akan duk ingat Tuhan. Mulut duk sebut Tuhan, otak duk mikir bab Tuhan, hati duk ingat Tuhan. Mula-mula sebut dulu tak apalah. Lama-lama dia akan naik ke otak. Lama-lama dia akan turun ke hati. Ni malah zikir. Tiba-tiba nak hilang perasaan marah benci, nak ingat Tuhan. Lagu mana tiba-tiba dia mau tak pernah ingat, tak pernah sebut. Apa nak buat kalau kita nak minta maaf pada orang yang pernah kita upak tapi orang tu jauh kan, kita tak kenal pun dia, kita upak seorang, tahu kita kecek tajuk apa dia tak tahu. Orang tu pun kita main orang duduk di Afghanistan ko, orang duduk di Kongo, tak tahu apa dia, kita duk upak dia lagu mana Dia kata contohnya apa mengopak kepada artis duduk dalam TV. Payah dah nak jumpa dengan artis ni. Pas nak minta maaf lagu mana? Sodoh kena minta maaf dengan dia ya. Tak jumpa ke, tunggu akhirat lah. Gitu dah lah. Tak boleh excuse dah lah. Tak boleh kata pakai mudah-mudah, tak boleh. Kita kecek mengenai aib orang, kelemahan orang, berarti kita memalukan dia. Ya tahu tak tahu tak syarat. Ya kenal tak kenal tapi kita telah mengaibkan dia. Kena minta maaf. Boleh qada solat selepas solat fardu bagi penyakit kecing dedah. Ni hamba tak ingat ni hukum ni lagu mana. Boleh qada. Kita kecing dedah, titik semacam kita semaya fardu. Lepas pada tu kita nak qada. Dengan ambil air semaya sama ni nampak gaya ni soalan dia ni. Ambil air semaya tolong boleh qada. Tak kau perlu kena ambil air semaya sekali lagi kau. Maknanya ambil air semaya hamba ni boleh buat sembahyang fardu sekali saja kau guna. Hoi kecing dedah. Kau hamba ingat kalau sembahyang sunat tak perlu ulang lagi ambil wuduk, cukup dengan ambil wuduk untuk sembahyang fardu. Tapi qada ni hamba tak ingat. Cek diri dah. Banyak dah hamba jawab. Dulu jawablah. Badi-badi jawablah. Nak tanya apa ada banyak jenis qiraat Nabi Muhammad ni baca dengan qiraat gapo. Mohon pencerahan. Qiraat ni dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi sebut Al-Quran ni diturunkan dengan 7 sab'ati ahrufin. 7 huruf. Apa maksud 7 huruf? Ulama-ulama ulumul Quran syarah maksud 7 huruf ni gapo. Ada kata 7 qiraat, ada kata 7 jenis bahasa, ada kata 7 goni, macam-macam. Antara maksud 7 qiraat adalah 7 qiraat. Jadi Nabi baca, Nabi baca menurut tempat. Kadang-kadang kabilah ni dia kecek lagu ni, maka Nabi pun baca dengan gaya bahasa Arab dia, dialek dia. Maka Nabi pun baca, panggil di qiraat lagu ni, qiraat lagu ni. Maka hak masyhurnya 7 qiraat. Maka katanya Sufyan As-Sauri dah tak silap ambolah. Sufyanus Sauri ataupun siapa dia tak ingat adalah. Dia kata siapa dia bacaan Al-Quran yang paling mirip dengan bacaan Nabi adalah bacaan menurut qiraat Ibnu Amru. Riwayat Ad-Duri. Dia banyak imalah lah sikit. Ada kata qiraat tu masyhur di dunia dulu qiraat ni kerana katanya siapa dia tak ingat. Sufyan bin Uyainah ko Sufyan bin Sauri tu dia kata siapa dia nak baca Quran serupa dengan bacaan Nabi maka baca menurut qiraat Ibnu Amru. Tapi kebelakangan ni naik pula qiraat Hafsin kok kita dok baca. Asim daripada waktu qiraat tu. Jadi boleh baca mana-mana hukum dia sah kerana qiraat 7 ini qiraat mutawatir. Apa maksud qiraat mutawatir? Sanad dia bersambung kepada Rasulullah dan tidak menyalahi ilmu nahwu. Ada qiraat menyalahi ilmu nahwu tapi Nabi baca lagu tu. Nak kata lagu mana? Maka jadi qiraat peringkat sahih dan ahad dia panggil. Itu cara mengaji qiraat lah. Rakaat pertama saya makmum masbuk, rakaat kedua tu boleh tak saya baca doa iftitah. Habis dah masa doa iftitahnya jangan duk bacalah. Doa iftitah ni apabila kita baca bismillah tu. Bismillah tak boleh habis lah.
Habis dah waktu sunat membaca doa iftitah, maka tak perlu baca. Nak minta ustaz nasihat mengenai kesedaran sembahyang. Ada orang semaya subuh tinggal tidurlah, lepuk pagi-pagi duk main game lah apa dia. Gini. Manusia ni kita kena dakwah dia lah. Kadang-kadang kita punya ada juga terlepas subuh jaga-jaga. Tetapi kita jangan buat wirid tinggal semaya ni. Nya terlepas tu nya ada jaga-jaga kalau kita perikat lagu ni tok istiqamahnya ada lah letih kau apa dia. Tetapi kita jangan buat rutin. Jangan kita buat tabiat diri kita ni tinggal semaya. Terlepasnya ada. Nah, maka kalau kita tahu dengan kita main, kita tidur lewat, kita terlepas semaya subuh, maka haram kita tidur lewat. Haram kita duk main game tu. Nah. Lagu tu. Nawi kesedaran lah. Oyak penting semaya. Oyaklah gapo-gapo dia. Oyak kata semaya ni kalau tak semaya ni masuk neraka. Oyaklah kecek macam-macam. Adakah dikira mati syahid jika seorang dibunuh oleh orang yang akidahnya telah terpesong dan sesat? Contohnya Wahabi bunuh ahli sunnah jemaah. Contohnya lah. Jangan seru hati nak kata bila masuk hamba buat contoh dipanggil macam Wahabi di tanah Timur Tengah ni buat dia cari ahli sunnah wal jemaah tasawuf lagu ni tembok bunuh lagu ni. Apakah dia kira mati syahid? Ya, mati syahid. Setiap orang mati dengan cara zalim itu dapat pahala mati syahid akhirat. Dunia tak boleh kena mandi supaya tolong. Apa maksud orang tidak beramal dengan ilmu? Kalau tak beramal dengan ilmu, adakah ditanya di akhirat? Ya. Kita ada ilmu tiba-tiba tidak beramal. Pelik sungguh. Paling kurang sekali dalam seumur hidup. Sebab tu katanya Imam Nawawi dalam azkar, tak silap hamba kita azkar, dia kata kalulah mu jumpa satu kelebihan, hadis ni sahih kau doa kau apa, mu beramallah sekali. Mudah-mudahan terlepas daripada tuntutan kata tak beramal dengan ilmu. Beramal sekali tak apa dah. Tasib beramal semacam. Kenapa Al-Imam As-Subki dan Ibnu Rajab menolak fatwa Ibnu Taimiyah? Bukan dua orang ni saja ramai orang tolak fatwa Ibnu Taimiyah. Sebab apa? Sebab dia ni kontroversi. Dalam seramai-ramai orang alim daripada umat Nabi Muhammad, antara orang alim daripada umat Nabi Muhammad ni Al-Imam Ibnu Taimiyah. Dia ni orang alim tetapi dia kontroversi sikit. Maka janganlah kita pilih orang-orang kontroversi lagu ni. Ramai lagi ke orang alim ulama hak tidak kontroversi. Cari hak itulah lagu tu. Nak kata hak dia salah tu banyaklah. Hak tu rujuk sendirilah kitab dia. Kesalahan Ibnu Taimiyah di dalam bab fatwa dia sama ada menyalahi ijma' dalam bab fiqh, dalam bab tauhid, dalam bab tasawuf, bab gapo, macam-macam dah ulama karang. Bagaimana cara pengikut ajaran sesat bertaubat? Adakah perlu mengumumkan taubat mereka atau cukup buat senyap-senyap? Gini. Kalulah ajaran sesat dia tidak kaitan dengan orang, maka dia taubat gitulah. Tapi kalau dia pernah mengajar ajaran itu sesat, maka dia kena beritahu semula. Kenyataan saya beri itu adalah sesat. Jangan ikut masuk neraka. Misalnya puak-puak Wahabi nak taubat, misalnya. Agak-agak lagu tu lah. Misalnya kata saya mengajar dulu Tuhai berjiring, Tuhai berjising, Tuhai begini. Tak boleh goni, tak boleh go tu, bid'ah lah, kafir, murtad lah, kuburiung lah. Hamba tarik semula kenyataan ini, saya bertobat, saya kembali kepada ajaran ulama ahli sunnah wal jamaah. Contohnya lagu tu. Ustaz, bagaimana cara nak melupakan memori yang tak molek? Ada shortcut tak? Gini ambil tuku katok di kepala. Hilang ingatan tu. Semua ingatan hilang. Bagi hospital. Tu molek lagi. Mana boleh? Sebab itulah memori kita ini akan dibuka sekali dalam hidup kita. Iaitu ketika kita nak mati. Wa antum hina izin tanzurun. Kamu ketika wa iza apabila ruh balaghatit tara, apabila naik ke halqum, ghar-gharah dipanggil. Maka Tuhan buka habis memori hak kita pernah buat ya kenapa? Jelas. Dulu ni kita tak ingat lah mana. Hak mari kita tak ingat lagi mana kita buat dia. Kita buat apa? Mari tak jelas lah mana. Tapi ketika nak mati kita boleh tengok belakang. Nak lupa lagu mana tak tahu. Kadang-kadang maksiat ni kita ingat supaya kita rasa menyesal. Supaya kita tidak rasa bersih diri kita. Sekalipun hamba dah taubat dah, saya dah jadi baik dah. Tetapi apabila kita teringat dosa kita, aku ni malu tak bersih lagi. Kalau kita lupa kepada memori tak molek ni,
Maka kita takut, kita rasa kita ni terlalu bersih. Rasa tak Allah tak ada dosa, hamba tak ingat belaka tu. Semua maksiat kita buat seolah tak ingat. Yang ni. Maka kadang-kadang teringat kepada dosa tu satu kelebihan juga. Nah, gitulah. Minta ijazah selawat Jibril, ambil ijazah ke selawat 1000 kali dengan lafaz sallallahu ala Muhammad. Lepas subuh amal 1000 kali sehari. Nah, ada hadis menyatakan kelebihan berselawat 1000 kali. Bukan selawat Jibril lah, lafaz sallallahu alaihi Muhammad lah. Lagu tu. Wallahu a'lam, al-Fatihah.